Siapa nak tengok Al-Quran dalam kehidupan, tengoklah kehidupan Nabi. Quran berjalan daripada Nabi itu bawa Quran ke sana kemari, mengamalkan Quran itu dalam hidup dia. Ya. Itu sebab disuruh kita mencontohi Nabi dalam apa jua aspek kehidupan. Kerana segala-galanya ada pada Nabi. Ya. Jadi kerana itu kita tak ada pilihan tau. Perjuangan kena ikut perjuangan Nabi, ibadah kena ikut ibadah Nabi, lagi akidah kena ikut akidah Nabi, pendidikan kena ikut pendidikan Nabi, akhlak kena ikut akhlak Nabi, pergaulan kena ikut pergaulan Nabi, peperangan pun kena ikut Nabi. Apa saja kita kena jadikan Nabi sebagai contoh dan suri tauladan dalam kehidupan kita. Kalau tidak masuk syurga tadi, kalau dia berharap nak berjumpa dengan Allah, tadi kan ayat tadi, liman kana yarjullaha wal yaumal akhir, bagi mereka-mereka yang berharap nak berjumpa dengan Allah pada hari akhirat kemudian. Hendaklah menjadikan Nabi itu sebagai contoh dan suri tauladan. Ya. Jadi kita kena kajilah. Yang pertama sekali kena kaji riwayat hidup Nabi. Bacalah buku-buku tentang riwayat hidup Nabi, banyak ada yang berkata kedai. Baca macam mana Nabi mendidik anaknya, macam mana Nabi pergaulannya dengan isteri-isterinya, macam mana Nabi itu dengan masyarakatnya, macam mana pimpinan Nabi itu, macam mana Nabi menyelesaikan masalah-masalah kaum dia, kebijaksanaan Nabi itu macam mana, keprihatinan Nabi itu macam mana, kasih sayang Nabi itu pada umatnya macam mana. Kena kajilah. Ya? Kalau tak mahu nak kaji, tak mahu nak baca sejarah Nabi, sedangkan keturunan Nabi pun tak tahu, Nabi bin siapa, Muhammad bin apa, bin apa, bin apa, itu pun tak tahu macam mana. Tapi mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi tak tahu. Jadi kita kena kaji sejarah hidup Nabi itu. Ada buku-buku tentang Nabi. Kalau tak tahu mana mencarinya, pergi ke mana? Pergi ke mana? Pergi ke kampung. Adalah buku-bukunya itu ya, tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tak mahu nak baca tentang Nabi, sedangkan dia mengaku umat Nabi. Okey. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, hari ini manusia dia keliru tau. Dia rasa bila dah semayang, bila dia dah puasa, bila dia dah pergi haji, bila dia dah zakat, bila dia dah menutup aurat, dia dah pakai tudung, dia rasa dah lengkap lah Islamnya tu. Dia rasa dia dah menjadi ahli syurga lah tu. Dia pun duduk atas kursi ngangguk tu. Tahu ke kursi ngangguk? Ya Allah, dia tak tahu kursi ngangguk. Kursi ngangguk tu ngangguk aja. Aku kalau mati esok syurga mana lah agaknya ya. Syurga Firdaus ke, syurga Adnin ke, Jannatul Ma'wa ke, Darussalam ke. Orang Rabi itu namanya orang apa? Orang apa namanya? Orang perasan. Tahu ke berarti perasan? Allah tak tahu nama perasan. Perasan tu apa? SS. Tak tahu juga SS. Itu ada benar-benar pun. Apa SS? Syok sendiri. Itu orang syok sendiri lah tu. Kita jangan jadi orang yang syok sendiri. Kita biar layak menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Bila kita Allah iktiraf sebagai hamba, maka ganjarannya tak lain melainkan syurga. Di akhirat nanti Allah isytihar, fadkhuli fi ibadi, kata Allah, masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku. Hujungnya wadkhuli jannati, masuklah kamu ke dalam syurga aku, kata Allah. Ini dia orang yang menjadikan Rasul itu sebagai contoh dan suri tauladan. Sehingga Allah iktiraf dia sebagai hambanya yang sebenar. Tapi kita ni keliru. Kita ingat kita dah sempurna Islam kita tu.
Macamlah orang buta dengan gajah. Ada ke pernah dengar cerita orang buta dengan gajah? Ya Allah, tak pernah dengar. Saya kata dia jadual ngaji dia orang buta dengan gajah. Orang dulu jadual ada teks tu, orang buta dengan gajah katanya. Tak pernah dengar, tak apa lagi cerita malam. Dalam satu kampung yang bernama Kampung Pasir, ada 4 orang buta. Orang buta ni rajin sembahyang berjemaah, sedangkan orang celik tidak begitu rajin. Tiap-tiap waktu orang buta tu adalah di surau Kampung Pasir tu. Mana surau Kampung Pasir? Inilah. Selepas mereka sembahyang maghrib, mereka pun berhimpunlah, orang buta sesama orang buta. Ya, orang celik sesama orang celik, kerani sesama kerani, cikgu sesama cikgu. Lagi apa? Orang nyari ikan sama-sama nyari ikan. Orang kaki wrestling sama-sama dengan kaki wrestling belaka. Orang kaki pancing pancing tali piah bersama-sama dengan pancing tali piah. Dia ikut kumpulan dia. Jadi orang buta tu berkumpul lah sama-sama orang buta. Mereka pun berceritalah sesama buta tu, kita ni malang kata orang buta. 4 orang ni orang buta yang pertama tu kata malang benar kita ni. Dema yang orang celik tu nampak kecantikan alam, nampak keindahan alam. Kita ni buta gelap je, apa tak nampak kita. Kata orang buta nombor 2 tu Haji setuju teman kata mikir tu kata. Kita ni apa tak nampak ni gelap aja alam ni bagi kita. Gajah pun kita tak pernah tengok. Mana rupa gajah, kata dia besar, kata dia gagah, kata dia perkasa, tapi kita tak pernah tengok. Malang betul kita ni Sampuh pula orang buta nombor 3. Botol kata kau kata. Tak faham kata mana? Sebuah lah botol kata kau kata. Orang colik kau semuanya nampak kan. Kita kau buta satu benda pun tak nampak kan. Golop ke mana pergi kan. Kata orang nombor 4 tu, aku setuju kata. Haji yes, I agree with you. Siapa dia cakap putih yang nombor 4 tu I agree with you kata. Kita ni nengok gajah pun tak pernah kata. Tapi kita ni kalau dapat lah, tak payah nengok gajah pun takkan dapat megang pun jadilah. Dapat megang gajah pun jadi. Entah macam mana tuan-tuan dan perempuan, beberapa ketika lepas itu datang satu serkas. Tahu ke serkas? Dia main di padang sekolah kebangsaan Batu Masjid. Tahu ke? Tahu? Sekolah kebangsaan Batu Masjid. Jalan nak ke mana tu? Saya kawasan ini susah buat lah. Jalan nak ke mana tu? Di situlah mainnya. Di antaranya dibawa lah binatang-binatang, termasuklah gajah. Satu hari sebelum pertunjukan sebenarnya diadakan promosi. Semua orang boleh masuk dalam kawasan serkas. Tak ada kena tiket, free of charge. Boleh bergelemak dengan binatang-binatang. Boleh bergelemak dengan gajah, boleh bergelemak dengan unta, boleh bergelemak dengan zirafah, boleh bergelemak dengan zebra, boleh bergelemak dengan kancil, boleh bergelemak dengan apa? Dengan rimau tak boleh lah, rimau ada kandang. Singa tak boleh. Tapi binatang-binatang yang jinak tu dia boleh bergelemak. Bila dengar itu orang putih pun pria benar lah tergesa-gesa datang. Mana gajah? Kata dia nak merasa megang gajah. Dia pun jumpa dengan Haji Jerai. Kenal? Mana? Tak tahu kenal. Haji Jerai tak kenal. Itu dia. Itu orang betul 3 tu tahu. Dia pun jumpa dengan Haji Jerai. Mana gajah tu Haji Jerai? Aku nak mogang kata. Tu orang rawa tu tahu. Aku nak mogang kata. Haji Jerai pun tunjuk dia. Nah, ini gajah. Pegang kau kata. Orang tu pun peganglah gajah. Dia terpegangkan ekor gajah. Apa katanya? Orang celik ni nipu aku aja kata. Katanya gajah tu besar. Katanya gajah tu hebat. Katanya gajah tu perkasa. Perkasa apa? Macam tali aja. Jadi sudah jadi akidah bagi dia bahawa gajah itu macam tali. Jangan harus tukar.
Kalau tukar, bertumbuk tan, Lepas itu datang pula orang buta nombor 2. Dia pun datang juga. Bertanya pada Zali, mana gajah Zali? Aku nak tengok, aku nak pegang gajah. Aku pegang Zali pun bawa dia kepada gajah. Dia pun pegang gajah. Pegang kata Zali. Dia pun pegang. Rupa-rupanya dia megang apa? Kaki gajah dia pegangnya. Diurutnya kaki gajah tu katak ke bawah, katak ke bawah, katak ke bawah. Ini rupanya gajah je. Orang celik ni nipu aku je dia main ni katanya. Kata dia gajah tu handai, gajah tu besar, gajah tu gagah. Gagah apa? Macam tiang aja. Udah, gajah tu pula bukan macam tadi, macam apa? Macam tiang. Orang yang ketiga pun datang juga. Dia pun nak pergi tengok gajah dia, nak pegang gajah juga. Jumpa dengan tu Imam Naim tadi. Mana gajah Naim? Bawa aku pegang. Naim pun bawa. Bawa dia. Ini dia pegang kata. Dia pun pegang. Terpegangkan perut gajah. Dia pun urut perut gajah tu kiri kanan. Ini gajah ya. Mata buta ni ingat ya. Bukan dia nampak. Ini gajah ya kata. Mana kata dia gajah tu besar, gajah tu hebat, gajah tu handai, gajah tu perkasa. Perkasa apa, hebat apa, besar apa? Macam dinding aja katanya. Udah berapa akidah dah tuan-tuan dan puan? Ada berapa akidah dah? 3. Yang pertama mengatakan gajah macam tali, yang kedua mengatakan gajah macam tiang, yang ketiga mengatakan gajah macam dinding. Datang pula orang yang keempat. Datang pula orang yang keempat. Kebetulan pula saya ada situ. Dia tahu dengarnya suara saya. Ustaz Ibrahim, mana gajah? Bawa dulu saya gajah. Saya nak pergi pegang gajah ni. Saya pun bawa lah dia kepada gajah. Pegang ini gajah. Rupanya dia terpegangkan telinga gajah. Dia pun urut telinga gajah tu, kata ke bawah, luar, dalam. Baik benar pula gajah tu diam aja dia. Dia urutnya telinga tu. Langsung tak bergerak gajah tu. Dia pun bercakap dengan sendirinya. Kata orang celik gajah ni hebat benar. Kata orang celik gajah ni terror benar. Kata orang celik gajah ni besar benar. Tak ada apa besarnya pun, tak ada apa hebatnya pun. Macam kipas aja. Ada dah berapa akidah tu tuan-tuan? Ada berapa akidah tu? 4 akidah tentang gajah. Seorang mengatakan gajah macam tali, seorang lagi mengatakan gajah macam tiang, seorang lagi mengatakan gajah macam dinding, seorang lagi mengatakan gajah macam kipas. Malam tu dia pergilah ke masjid. Bukan masjid, surau. Cerita surau ni. Mereka pergilah ke surau. Semayanglah. Lepas semayang mereka beronggoklah luar tu. Ada depan. Ada tempat beronggok luar tu. Ada ya? Beronggok luar tu. Apa kata orang buta tu? Orang celik ni nipu kita aja. Kata dia gajah tu hebat, terror, besar, gagah, perkasa. Gagah apa? Macam tali aja. Kata orang buta nombor 2. Kata orang buta nombor 1. Kata orang buta nombor 2, kamu pun serupa nak nipu aku. Bila pula gajah tu macam tali? Gajah tu sebenarnya macam tiang. Kata orang buta nombor 3, kau berdua-dua ni pakat nak nipu aku. Tak bilanya gajah tu macam tali, macam tiang. Gajah tu sebenarnya macam dinding. Kata orang buta nombor 4, kau 3 orang pakat tiga-tiga nak nipu aku. Kau ingat aku tak pergi ke? Tak percaya tanya Tuan Haji Wahid tu. Dia ada sana tu. Dia nampak aku katanya. Bila pula gajah tu macam tali, macam tiang, macam dinding? Gajah tu sebenarnya macam kipas. Bukan, kata orang buta orang buta nombor 1 tu. Tali. Bukan, kata yang nombor 2. Tiang. Bukan, kata yang nombor 3. Dinding. Bukan, kata yang nombor 4. Apa? Kipas. Begitulah betul-betul. Tiang, tali, dinding, kipas. Tali, tiang, dinding, kipas. Tali, tiang, dinding, kipas. Bertengkok-tengkok. Sudahnya tongkat pun naik. Tahu tongkat ni? Orang putih pakai tongkat dia. Tongkat pun naik. Lepak. Ada yang patah gigi. Ada yang hidungnya rompung. Ada yang mata bengkak. Ada yang dahi berdarah.
Masing-masing mempertahankan konsep apa? Konsep gajah. Masing-masing mempertahankan konsep gajah, akidah tentang gajah. Begitulah hari ini tuan-tuan dan puan-puan. Umat Islam bergaduh ke tak sesama sendiri sekarang ni? Sekali lagi saya nak tanya, umat Islam bergaduh ke tak sesama sendiri sekarang ni? Tak benar, tak kuat jawab ni pun. Orang Islam bergaduh ke tak sama sendiri sekarang ni? Bergaduh kerana masing-masing mempertahankan konsep Islam yang dia percaya, yang dia pegang. Ada orang mengatakan Islam itu pembangunan, dia pun buat pembangunan sampai tak semayang. Dia pun asyik pembangunan, semayang pun tidak. Ada orang kata Islam itu pendidikan, dia pun pergi mengaji tinggi sampai pokoknya tingginya, tapi semayang pun tidak. Ada yang kata Islam itu akhlak, dia pun jaga akhlak aja. Tak kira dia jaga akhlak aja. Ekonomi tak kira, kemasyarakatan tak kira, pergaulan tak kira, dia mau akhlak aja. Ada yang kata Islam itu tarekat, dia pun tarekat je, wirid je, subhanallah, 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 subhanallah. Anak dara meluk penyanyi K-pop pun tak apa. So dia asalkan dia wirid subhanallah, 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 subhanallah. Anak dara dia tak pakai, tak ada tudung pun tak apa. Dia janji dia wirid je subhanallah, subhanallah. Dia kira wirid je, tarekat aja. Ada setengah tu dia jaga apa? Dia jaga pakaian aja. Penuh. Dia berdakwah, setengah tu berdakwah macam saya ni. Tiap-tiap malam berdakwah, pagi petang siang malam berdakwah aja. Lupa nak dakwah isteri, lupa nak dakwah anak-anak. Dia kira orang lain aja. Kamu hendaklah bertakwa, tapi isteri tak tutup aurat. Kamu hendaklah jaga aurat, kata ngabur pada orang tu, jagalah aurat kata. Tapi isteri pakai bebek. Tahu bebek? Tak jaga aurat, dia nyuruh orang je. Esok di akhirat apa nak jawab, ditanya Tuhan, lima taquluna ma la taf'alun. Ngapa kamu pandai bercakap tapi tak pandai berbuat, kata Allah. Apa nak jawab so? Inilah yang berlaku hari-hari, bergaduh manusia dengan manusia hari ini. Bukan, jangan tengok di kampung Pasir aja. Tengok satu dunia ni. Mana yang tak bergaduh antara Islam dengan Islam? Di Syria bergaduh ke tak? Bergaduh antara Ahlu Sunnah dengan Syiah. Lagi di mana bergaduh lagi? Di Yaman bergaduh. Lagi di mana? Di mana? Di Iraq bergaduh, di Afghanistan bergaduh. Antara Islam dengan Islam tu bergaduh tu. Begitu juga di Indonesia bergaduh tu tau, antara Wahabi dengan Ahlu Sunnah. Bergaduh lagi. Kenapa masing-masing mempertahankan Islam cara dia? Tuan-tuan dan puan-puan, katakanlah Zali ni ambil golok, dikeratnya ekor gajah, ambilnya ekor gajah tu, dia bulat-bulatkannya, betul letak atas ragi motor, betul dia bawa round kampung Batu Masjid, round kampung Pasir, round lagi sampai ke Baner, kemudian balik ke kampung Batu Masjid. Dia tanya orang, mikir mau apa Zali? Apa? Jawab dia apa? Teman bawa gajah. Kata, percaya ke orang? Orang tak faham ni cerita ni. Percaya ke orang? Dia bawa ekor gajah. Bila dia tanya dia orang, kamu bawa apa Zali? Teman bawa gajah. Kata, percaya ke orang? Ya Allah, tak jawab nama ni. Percaya ke tak? Mengapa tak percaya? Mengapa tak percaya? Kerana dia bawa hanya ekor gajah, bukan gajah. Gajah itu kombinasi ekor, kaki, kepala, telinga, belalai, gading, mata, mulut, gigi, itu namanya gajah. Kalau ekor je dia panggil gajah, mau ke? Tak maunya. Begitulah Islam, tuan-tuan dan puan-puan. Dia bukan semayang aja, bukan puasa aja, bukan akhlak aja, bukan pakaian aja, bukan perniagaan aja.
dia meliputi seluruh kehidupan. Islam itu agama akidah, Islam itu agama ibadah, Islam itu agama dakwah, Islam itu agama nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar, Islam itu agama perjuangan, Islam itu agama perniagaan, Islam itu agama kemasyarakatan, Islam itu agama kenegaraan, Islam itu agama apa saja semua sekali dalam hidup lah. Tak tahu saya nak ngabung lagi. Segala-galanya itu adalah dalam Islam. Baru dipanggil Islam. Kita nak beribadat tu semua sekali tu. Segala-gala yang kita buat tu mesti nak ikut Islam. Kalau tak lengkap Islam kita. Bila tak lengkap Islam kita belum sempurna lah Islamnya. Jadi tak layaklah kita masuk syurga kalau kita tak sempurna Islam kita. Ini dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Kenapa? Allah dah janji. Allah dah bagi amaran dengan kita dulu-dulu. Kalau kita amalkan sikit-sikit, yang ini ikut Islam, yang ini tinggalkan, yang ini kita beriman, yang ini kita tak beriman, yang ini kita perjuangkan, yang ini kita menentang. Ya, bila orang nak buat hukum Islam, dia kata tak sesuai Malaysia ni. Mana sesuai di Malaysia nak dilaksanakan hukum Islam, kerana Malaysia ni mempunyai negara Malaysia ialah negara yang banyak berbilang-bilang kaum, berbilang-bilang bangsa, berbilang-bilang agama katanya. Mana sesuai nak dilaksanakan hukum Islam dalam negara majmuk seperti Malaysia katanya. Kalau kamu berpendapat sebegitu, kata Allah ni, saya kata kamu tu kan, saya mengadreskan tuan-tuan sebagai kamu, Allah khabar betul. Kalau kamu macam itu pendapat kamu, Allah sudah ada ayat memberi amaran 1436 tahun sudah ayat itu dah ada. Apa kata Allah? Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab wa mallahu bighafilin amma ta'malun, kata Allah. Apakah kamu beriman dengan setengah kitab dan kamu kufur dengan setengah yang lain? Setengah buat, setengah tinggalkan, setengah ikut, setengah nolak, setengah terima, setengah tak terima, setengah kita perjuangkan, setengah kita menentang. Kamu tu api tu ke, kata Tuhan. Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum. Tidak ada balasan lain yang bagi kamu kalau kamu berbuat seperti itu. Kalau kamu macam tadi, terima setengah, buat setengah, tolak setengah, kalau kamu apa itu, tidak ada balasan yang lain. Illa, apa itu illa? Melainkan khizyun fil hayatid dunia. Hina dalam kehidupan di dunia. Allah janjikan kehinaan di dunia. Wa yaumal qiyamah, dan pada hari kiamat nanti, yuradduna ila asyaddil azab, dikembalikan kepada azab yang amat pedih. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tak pernah alpa dengan apa saja yang kamu buat di atas muka bumi. Tuan-tuan dan puan-puan, daripada ayat ini kita kena faham bahawa Allah janjikan dua perkara. Kalau kamu buat sekat-sekat, yang ini buat, yang ini tak nak buat, yang ini terima, yang ini tolak. Kalau kamu apa itu, kata Allah, aku janji kepada kamu dua perkara. Yang pertama, hidup dalam dunia ni hina. Yang kedua, di akhirat nanti kamu akan diseksa. Yang mana tak? Yang mana tak? Di dunia ni hina atau di akhirat diseksa? Tak, yang mana? Dua-dua tak ada. Betul tak cakap Tuhan? Cuba kita tengok kehidupan kita hari ini. Antara dunia dan akhirat. Saya tak ada cerita tentang akhirat. Azab di akhirat saya tak payah cerita. Kita kena wajib yakin aja, percaya aja. Nak dibuktikan tak boleh pun. Macam mana nak buktikan? Kita tak pernah ngorek kubur pun. Dema punya dah pergi itu tak pernah SMS dengan kita. Aku tengah teruk ni ada. Siapa ada nerima SMS? Siapa ada nerima SMS dari orang yang dah pergi? Ada? Ada telefon ke? Tuan Juwai ada telefon ke? Tuan Juwai, ni aku ni, saya dah mati tu siang ni. Ini tengah teruk ni, tengah kena pelupur ni. Ada ke apa tu? Tak ada. Itu akhirat. Hanya wajib kita percaya, wajib kita yakin. Tapi dalam dunia ni kita nampak sendiri. Boleh nengok ke? Mati ada ke tak ada?
Ada baca surat khabar dah, ada dengar radio dah, ada tengok televisyen dah. Tengok umat Islam di Afghanistan hina kemulia. Sekali lagi, umat Islam di Syria hina kemulia. Umat Islam di India hina kemulia. Umat Islam di Kashmir hina kemulia. Umat Islam di Filipina hina kemulia. Umat Islam di Myanmar hina kemulia. Umat Islam di Nigeria hina kemulia. Semuanya itu umat Islam sedang menghadapi kehinaan, tahu? Mengapa hina? Kerana Allah sengaja nak hina. Allah dah janjikan hina dah. Di Nigeria tu sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan, mereka bunuh umat Islam tu bukan seorang-seorang, tahu? Sekali bunuh 2,000 umat Islam mati, bersusun mayat-mayat orang Islam. Ada yang dah keras, ada yang tengah kopi tu. Itu dia yang sedang berlaku. Tuan-tuan, tak ada ke internet dalam rumah? Ada? Tak ada, ya Allah. Carilah komputer. Baru nampak bagaimana orang kafir tu menghina orang Islam. Di Palestin hina. Di Burma hina ada orang Islam. Di Burma hina ke tak? Orang Rohingya tu sedang dihina oleh orang Buddha di Burma tu. Sekali dibunuh dia tu bukan seorang berdua, tahu. Satu kampung habis. Beratus-ratus. Disusun-susun mereka mayat orang Islam tu tepi sungai. Bersusun-susun tu. Nampak kita tu umat Islam, orang Rohingya. Itu tandanya Allah memang nak hina kita. Di mana tempat orang Islam yang tidak ditindas? Cuba tabur. Di mana? Tak ada. Semua tempat umat Islam sedang ditindas, sedang dihina, sedang ditekan, sedang dibunuh, sedang di massacre kata orang putih. Sedang dibunuh beramai-ramai. Dan kita pula di Malaysia ni hina kemulia. Yang paling rendah martabat ekonominya orang apa dalam Malaysia ni? Orang Islam ke orang bukan Islam? Orang Islam yang paling rendah martabat ekonominya. Orang lain kaya raya. Cuba tengok senarai orang yang paling kaya dalam negara kita ni. Berapa orang yang Islam ni? Adalah seorang. Itu Syed Bukhari, Mukhtar Bukhari. Itu seorang. Yang lain tu standard kita ni belakang. Kita ni kaya benar kan? Siapa kaya benar? Angkat tangan. Kaya tu kaya sikit lah, tapi bukan kaya benar. Ini dia. Tengok akhlak umat Islam hari ni yang diceritakan oleh tadi mula-mula masa-masa yang tu. Tidakkah kita malu dengan gadis-gadis bangsa kita sendiri? Malu ke tak tengok naik atas pentas bertudung, pakai tudung, naik atas pentas, dia peluknya penyanyi Korea tu. Atau orang jantan bila dia peluk, dia diam aja kan? Penyanyi tu jantan ke betina? Jantan ke betina penyanyi tu? Jantan. Bila dia peluk, dia diam aja kan? Tangan pun meraba lah. Nampak gambar tu. Kita nampak sendiri. Yang meraba tu siapa? Gadis-gadis Melayu bertudung, hina kemulia. Ini tanda. Mengapa hina? Kerana Allah sengaja nak menghinakan. Yang itu memanglah hina tu, tapi Allah sengaja nak hina kita. Kenapa? Pasal kita amalkan Islam di sudut-sudut tertentu saja. Kita tak amalkan Islam keseluruhannya. Jadi Allah bukakan hati gadis-gadis tu supaya dia menghinakan umat Melayu, umat Islam sana. Naik atas pentas, didorong oleh syaitan. Yang sebenarnya Allah izinkan tu, baru dia menaik tu. Kenapa? Kerana kita ni salah kita juga, kita amalkan Islam tidak keseluruhannya. Allah suruh amalkan Islam ke semuanya sekali, kita buat separuh-separuh je, setengah buat, setengah tidak. Ini sekarang sedang dihina oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibukakannya hati anak-anak muda kita, lelaki dan perempuan, supaya tidak mengikut kehendak Allah, tidak menunaikan hukum-hukum hakam Allah. Cuba tengok sekarang ni, mat rempit nombor satu ramai orang mana? Orang Melayu. Orang Melayu agama apa? Agama Islam. Yang buang anak nombor satu ramai siapa? Orang Melayu. Agama apa?
agama Islam. Tidak ke kita rasa hina ni. Ya, seronok ke kita jadi orang Islam. Ya, Bosia, Bojan, siapa Johannya? Orang Melayu yang beragama Islam. Bosia tu cakap Cina, Bojan tu cakap Cina, Johannya Melayu. Terror ada orang Melayu. Ya? Apa lagi? Saya tak sebut dadah lagi ni ya. Itu baru di luar, di lain daripada dadah. Ya? Yang berzina, yang ramai, anak gampang, meluar anak gampang, siapa? Orang Cina ke orang Melayu? Orang Melayu yang beragama Islam. Buang anak dalam tong sampah, buang anak dari tingkat 4. Ada ke tak ni? Inilah dia Allah sedang hina kita. Sebab kita sendiri. Termasuk saya ni juga. Allah sedang hina kita kerana kita amalkan Islam hanya di sudut-sudut tertentu saja. Allah dah janji dalam Quran. Tadi ayat yang saya baca tadi. Baca tadi Suratul Baqarah ayat 85. Surah apa? Sekali lagi, surah apa? Al-Baqarah ayat 85. Cek balik kau. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu beriman dengan setengah kitab dan kamu kufur pada setengah yang lain? Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum. Tiada balasan bagi mereka-mereka yang berbuat demikian melainkan illa khizyun fil hayatid dunya, melainkan hina dalam kehidupan di dunia. Wa yaumal qiyamati raddun, dan hari kiamat nanti mereka akan dikembalikan ila asyaddil azab, kepada azab yang amat bersangatan hebat azab itu. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tidak pernah alpa dengan apa saja yang kamu lakukan di atas muka bumi ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kesimpulan, kalau kita tak nak kena hina, kena kembali kepada Islam. Come back to Islam in every aspect of life. Faham-faham tidak lah mana buatnya. Yang tak faham tu tanya kepada orang yang faham. Kembali kepada Islam dalam segenap aspek kehidupan. Baru Allah keluarkan kita daripada kehinaan. Barulah kita boleh mendaulatkan kembali agama kita di atas muka bumi ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itulah dia ceramahnya pada malam ini. Sedap ke tak sedap ke, itulah bunyinya. Seronok ke tak seronok ke, itulah bunyinya. Terpukul ke tak terpukul ke, itulah bunyinya. Kena godam ke tak kena godam pun, itulah bunyinya. Lantak lah. Kalau betul, terima, itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tak betul itu kelemahan diri saya, tolak ajalah. Tapi agak-agaknya betul lah cakap saya tu. Ada bangkangan. Saya nak bagi peluang malam ni. Ada bangkangan? Tak ada. Setuju semua? Setuju belaka. Alhamdulillah. Jadi artinya kita kena kembali kepada Islam, baru kita boleh mendaulatkan agama itu di atas muka bumi ini. Jadi udah kata ya. Salah silap saya minta ampun, minta maaf. Kalau ada yang terbeliung, lagi apa tadi? Yang terkapak, lagi apa? Apa lagi? Ajuai. Ada yang terkapak, ada yang terbeliung, ada yang apa lagi? Ada yang tertukul, lagi ada yang apa? Ada yang terketuk. Minta ampun, minta maaf ya. Begitu juga kalau ada yang tersmash, minta ampun, minta maaf ya. Saya datang dari kampung bukan nak nyemeh dah. Cadangnya nak drop shot aja. Tahu ke dia main apa benda drop shot? Cadangnya nak drop shot aja. Atas bola tanggung apa buat? Apa buat? Smash lah. Itu pun backhand aja. Sekian aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika